Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Amir Arifin. Okey, pada korang yang dah tengok first video aku dan dah subscribe YouTube channel aku, terima kasih, aku sangat-sangat hargai. Pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku, bantu aku dengan klik button like, klik button subscribe dan klik button bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Okey, untuk second video aku ni, aku bawakan cerita daripada followers Instagram aku dari DM aku itu. So cerita dia bermula di sini. Iskandar ni ada DM aku itu. Cerita dia bermula di sini. Okey, Iskandar ni berkenalan dengan Intan masa dia SEM 1. After habis belajar, graduate, dia berkahwin, mendirikan rumah tangga dan menetap di Shah Alam. Okey, si Intan ni bekerja di Shah Alam dan si Iskandar ni pula bekerja di Bangi. Okey, so setiap hari dia ulang alik Bangi, Shah Alam, Bangi, Shah Alam, Bangi, Shah Alam. Jadi balam. So setelah 4 tahun 4 tahun dia ulang alik Bangi Shah Alam, Bangi Shah Alam. So dia decide, sekarang dia decide bagi tahu aku dia nak mencari kerja baru. Sebab dia banyak menghabiskan masa dia kat jalan lah, on the way jalan. So dia balik tengok bini dah tidur. So kadang-kadang orang kata bila berkahwin ni kita nak hubungan intim, bunuh setan orang panggil. Tak dapat, jarang-jarang sekali berlaku. So dia decide untuk berhenti sebab selama 4 tahun dia berkahwin, dia tak ada dapat anak. Okay, dia nak cek kerja barulah. After that, dia mohon apply. Alhamdulillah dia dapat kerja di Shah Alam juga. Tapi dekatlah dengan kawasan rumah dia, tak adalah jauh sangat, lebih kurang dalam setengah jam ataupun 20 minit macam tu dia kata. So setelah 7 ke 8 bulan dia bekerja dekat company yang baru, alhamdulillah juga dia dapat offer daripada bos dia untuk kenaikan pangkat. Bila kita naik pangkat kan, normally kita punya gaji pun akan naik, betul? So bila 7 ke 8 bulan macam tu dia baru kerja, so rakan sekerja dia ada yang tak puas hati dengan dia. Okey, kebanyakan majoriti sukalah dan ucapkan tahniah. But seorang ni yang tak puas hati, nama dia adalah Amran. So Amran ni kata, ana mungkin si Iskandar ni baru kerja 7-8 bulan, takkanlah dapat naik pangkat, mesti ada guna-guna something ni. So si Amran tu cakap lah. So kawan-kawan yang lain dia kata, kau ni janganlah sangka buruk dengan si Iskandar tu, rezeki dia, kita mana tahu kan. So si Amran pun cakap, tak ada, aku kena siasat benda ni. So memang lain lantak kau lah. Kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Iskandar buat kerja Iskandar. Kau janganlah nak nanya budak tu kan. Budak tu baru lagi. So si Amran ni pun tak puas hati. Sebab si Amran ni 3-4 tahun dia kerja dekat company tu, dia nak rebutkan jawatan tu tapi tak dapat. Tapi bila Iskandar ni masuk 7 ke 8 bulan, dah dapat jawatan tu. So after that Iskandar ni baliklah rumah, berjumpa dengan bini dia lah. So dia kata kat bini dia yang I dapat naik pangkat kan. So bini dia pun happy. Baru 7-8 bulan yang dah dapat naik pangkat. So diorang pun happy. Sebabkan diorang happy sangat, malam tu dapatlah hubungan intim. Bila diorang main besok penat macam biasa, pergi kerja. Selang 3 hari selepas berita yang si Iskandar ni dapat kenaikan pangkat, si Amran ni pergi jumpa Bomo So dia nak jatuhkanlah si Iskandar ni sebab dia tak puas hati. Okey, si Bomo ni pun buat kerja dia. Okey, hantar apa benda dah. So makhluk halus lah. So si Amran dah buat and then dia macam biasa, tapi dia tak beritahu siapa. So selang peristiwa dia yang dia pergi Bomo tu, after seminggu 2 minggu macam tu, yang daripada berita dia kenaikan pangkat, si Iskandar ni kena kacau. Okey, dia kena kacau. Mula si Iskandar ni macam dia nampak ada kelibat dalam kereta dia bila balik rumah. So macam dia drive, dia pandang side mirror yang belakang dia pandang. Siapa tu? Dia macam subhanallah. Macam tu. So Iskandar rasa macam tak apalah, maybe tempat tu keras lah kot. Tapi sepanjang perjalanan dia selama 4 tahun lah alik kat sana, kat dia kerja lama dia, kerja yang baru pun sama, dia tak pernah kena kacau. Tapi after 2 minggu yang kenaikan pangkat dia kena kacau. So Iskandar rasa macam tak apalah kot, maybe tempat ni memang tempat keras.
So dia balik and then si Iskandar ni pun dia dapat satu offer pun daripada bos dia. Sebab dia dapat offer daripada bos dia nak pergi ke outstation. Bila pergi outstation selama 3 hari, si bini dia rasakan macam Iskandar ni ada kat rumah. Sebab setiap malam 3 hari berturut-turut bila Iskandar yang tak ada, si bini rasakan macam si Iskandar ni ada buat hubungan intim dengan si bini ni lah. So bini macam biasa ingatkan si Iskandar. So dia macam biasalah, sebab diorang, si bini ni pun, si Intan ni pun berusaha juga untuk dapatkan anak. Sebab 4 tahun diorang kahwin tak dapat anak apa-apa. So diorang berusaha untuk dapatkan anak. So si Intan rasa macam diperkosa lah malam tu. So macam biasalah, si Intan melayan. So bila bangun, si Intan bangun, besok tu dia bangun, dia tengok sebelah si Iskandar tak ada. 3 hari betul-betul dia buat macam orang kata apa, dia rasa macam tu. So si Intan rasa macam maybe aku mimpi kot. Sebab diorang dua ni, pasangan dua ni memang orang kata apa, sentiasa berfikiran positif. So diorang tak nak buruk sangka ke. Sebab si Intan ni memang penakut. So Iskandar bagi tahu akulah, bini dia memang penakut. So balik daripada Iskandar ni balik daripada outstation, macam biasalah bila balik, mestilah sang suami dengan sang isteri ni melepaskan rindu. So dia main. After that macam biasa, malam tu si Iskandar terbangun tidur. Dia nak pergi minum air sebab dia haus sangat So dia bila dia keluar pada bilik dia buka pintu. And then dia jalan tangga lah turun ke bawah. Sebab rumah dia orang ni 2 tingkat. So dia jalan tangga. Tap. And then dia nampak satu kelibat lalu. Ush, pencuri ke tu? Dia kata macam tu. So dia pun pergilah ke dapur. Dia tengok. Ish. Tak ada siapa-siapa. So dia macam biasalah, maybe dia punya orang kata apa, permainan hayalan ke, baru bangun tidur kan. So dia pun pergi minum air, and then pergi cuci muka, and then dia nak pergi ke bilik dia balik lah. Bila dia pusing, dia pergi ke bilik dia, macam nampak satu lembaga tadi tu pergi ke bilik. Dia macam, ush, ini betul ke? Ini tipu, ini mencuri ke apa? So dia pun berlari dia buka pintu bilik dia. Dia kata, yang. So bini dia macam, masa tu bini dia tidur. So bini dia macam, apa? Something wrong ke? Macam tu lah reaksi bini lah. Pun tak tahu kan. So Iskandar tu macam takut. So dia pergi ke bilik dia macam biasa dia selimut. Bila kita dalam keadaan takut, kita pusing kiri, kita pusing kanan, kita tak dapat tidur. Kita pusing kiri, kita pusing kanan. And then bini dia tidur bahagian sini di sini Iskandar. So dia pusing kiri, dia pusing kanan, dia pusing kiri, and then dia pusing kanan, dia pusing kiri balik. Dia tengok bini dia tengah tidur. So selang lepas tu 15 minit lepas tu, dia ada rasa macam bau busuk tau. Memang bau busuk gila dekat bilik dia. Dia macam, bau apa ni? Ush. And then dia kejut bini dia. Yang. So bini dia bangun. Kenapa Bi? Bau busuk lah. Bini dia, tak ada pun. Tapi Bi bau busuk ni. Dia bagi tahu bini dia lah. Tadi yang kentut lah. Bini dia bagi tahu macam tu. So and then bila besoknya, si bini dia pun kena kacau. Masa balik rumah, sebab si Intan ni balik rumah pukul 10 malam. So si Iskandar ni balik lebih kurang dalam 11:30 macam tu lah. So bila dia balik, dia buka pintu, dia dengar macam satu cakaran dekat pintu dia. Sebab sini salindo dia, sini pintu kayu. So macam tu. So si Intan ni pun pergi tengok. Ish, apa benda tu? Dan apa ni, dia kata, oh maybe ni kot kucing kot. Sebab kawasan kucing kat rumah apa ni, kawasan rumah dia memang banyak dengan kucing. So dia pun masuk rumah.
Bila masuk rumah dia dengar macam bunyi tapak kaki dekat atas. So dia ingatkan pencuri. So dia call Iskandar. Yang balik sekarang yang. I rasa pencuri lah ni. So Iskandar pun masa tu ya on the way. Masa perjalanan Iskandar tu dia nampak ada satu benda lintas. Orang kata apa, kain putih lintas depan mata dia. Time dia memandu. So macam dia lah, ish. So dia teruskan perjalanan juga balik ke rumah. After that dia tanya bini dia, okey tak yang? Mana pencuri tu? Dia macam tu lah. So dia kata kat atas. So Iskandar ambil lah orang kata apa sliding lock tu. Dia naik ke atas, dia tengok tak ada apa-apa benda. So si Iskandar ni bagi tahu yang sebenarnya semalam ayah dia nampak ada satu macam ada orang kata apa lintasan. So si Intan pun kata sebenarnya masa si Iskandar ni pergi outstation dia rasa macam ada benda yang buat hubungan intim dengan dia. So besok tu hari keesokannya si Iskandar dengan si Intan ni decide untuk cuti dan dia pergi ke rawatan Islam. And then bila ustaz tu rawatan Islam semua, ustaz bagi tahu yang dia sebenarnya si Iskandar ni sebenarnya kena buat perbuatan orang atas dasar untuk menjatuhkan dia supaya dia tension dan dia tak dapat nak fokus buat kerja dia. So si ustaz ni kata saya buang dan saya takkan bagi tahulah siapa yang buat benda tu. So macam biasa Iskandar pun besok pergi kerja. Tapi malangnya sekali si Amran tu kena tindakan undang-undang, kena buang kerja. So kawan-kawan yang sekerja si Iskandar ni bagi tahu sebenarnya si Amran ni tak puas hati dengan si Iskandar sebab baru 7-8 bulan dah dapat kenaikan pangkat. So Iskandar tak adalah rasa macam benci kan ataupun nak tuduh, tapi maybe dia ingatkan orang lain. So guys, ini pesanan aku. Kalau korang dalam satu organisasi, let's say lah orang tu baru lagi dalam organisasi, janganlah kita dengki mendengki. Sebab apanya? Sebab kita boleh menjatuhkan dan kita boleh renggangkan hubungan antara kita. So kalau orang tu ada rezeki, so biarkan kita usaha yang terbaik demi yang terbaik. Janganlah kita sering menjatuhkan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Susahnya nak sebut. Okay. So guys, pada sesiapa yang belum subscribe channel aku, bantu aku dengan klik button like, klik button subscribe dan klik button bell notification supaya korang akan dapat next notification bila aku upload next video.